Kit Siang Pertahan Anak hentam Menteri Keuangan. MT UMNO gesa Azmi dedah lagi penyelewengan Pakatan Harapan. Mukris dakwa PAS akan sokong pejuang. Hanifah panggil ahli parlimen Bangang. Ahli Parlimen DAP Iskandar Puteri Lim Kit Siang mencabar Tengku Zafrul Abdul Aziz supaya tidak malu-malu kucing untuk mendedahkan senarai projek beserta dengan nama-nama penerimanya selepas memaklumkan di Dewan Rakyat bahawa terdapat 101 projek bernilai 6.61 bilion ringgit yang diluluskan melalui rundingan terus di bawah pentadbiran Pakatan Harapan. Katanya, Menteri Keuangan itu seharusnya menjunjung prinsip-prinsip bertanggungjawab, telus dan kedaulatan undang-undang seperti di dalam rukun negara dan tidak sepatutnya menyertai kelab malu apa bosku. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada Zafrul yang baru sahaja membawa satu tamparan besar kepada sambutan Jubili Emas Rukun Negara dengan menyertai kempen malu apa bosku. Darjat Parlimen telah diturunkan kepada tahap sebuah pasar malam politik, sebuah tempat di mana helah politik dimainkan, kata Lim dalam satu kenyataan. Malu apa bosku adalah kempen yang digunakan oleh bekas Perdana Menteri Najib Razak dan ia menjadi sensasi media sosial dan menarik kehadiran ramai orang di majlis-majlisnya. Isnin lalu, Zafrul dalam menjawab persoalan daripada Ahli Parlimen Pontian, Ahmad Maslan, mendakwa terdapat 101 projek yang telah pun diluluskan melalui rundingan terus di bawah pentadbiran Pakatan Harapan. Beberapa pemimpin pembangkang termasuk bekas Menteri Keuangan Pakatan Harapan Lim Guan Eng dan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad kemudian mencabar Zafrul di atas prinsip ketelusan untuk menerbitkan senarai penuh 101 projek itu termasuk nama mereka yang menerima kontrak berkenaan. Mengulas lanjut, Kit Siang berkata, Menteri Keuangan harus kembali ke Parlimen untuk membuat satu kenyataan menteri untuk mendedahkan senarai butiran 101 kontrak rundingan terus itu bersama juga dengan maklumat rundingan terus di bawah Kerajaan Perikatan Nasional dan juga rundingan terus di bawah Kerajaan Barisan Nasional yang terdahulu. Guan Eng telah memetik 12 projek dalam tempoh 5 tahun yang lepas di antara tahun 2013 sehingga 2018 yang diluluskan secara rundingan terus dalam zaman pemerintahan Barisan Nasional yang bernilai 139.336 bilion ringgit dan senarai ini belum lagi menunjukkan gambaran keseluruhan jumlah kontrak rundingan terus di waktu itu. Berapa banyakkah projek yang telah diluluskan oleh Zafrul dan berapakah nilainya sepanjang 5 bulan beliau menjadi Menteri Keuangan? Mampukah beliau untuk berhadapan dengan penelitian awam? Soalnya, pemimpin veteran DAP itu turut menyelar SPRM yang menurutnya memberikan respons luar biasa yang amat pantas terhadap permainan politik ahli-ahli parlimen kerajaan. Adakah SPRM akan meminta dokumen-dokumen berkaitan dengan 12 projek yang bernilai 139.336 bilion ringgit yang diluluskan di bawah pemerintahan Kerajaan Barisan Nasional dalam tahun 2013 sehingga 2018 seperti yang didedahkan oleh Guan Eng untuk menyiasat sama ada terdapat unsur-unsur rasuah, penyelewengan ataupun penyalahgunaan kuasa? Adakah SPRM juga akan meminta butiran semua projek yang diluluskan tanpa melalui proses tender terbuka? Dalam tempoh sepanjang 5 bulan, Zafrul menjadi Menteri Keuangan bersama-sama dengan semua projek rundingan terus lain dalam tempoh 6 tahun di bawah Kerajaan Barisan Nasional di antara tahun 2013 ke tahun 2018. Soalnya lagi, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali sepatutnya mendedahkan lagi penyelewengan dan pembohongan yang dilakukan oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Ini kerana beliau yang pernah menjadi Menteri Ekonomi dalam Kerajaan Pakatan Harapan mesti banyak maklumat. Ahli Majlis Tertinggi UMNO, Datuk Dr. Muhammad Puan Zarkashi berkata, sebagai menteri paling berpengaruh ketika dalam Kerajaan Pakatan Harapan, Azmin jangan hanya berani tokok tambah apabila ada Menteri Perikatan Nasional membuat pendedahan. Kalau nak pusing, biar pusing habis. Tapi rakyat tidak akan terpusing. Pada mereka, wajah Azmin semakin terang benderang, katanya dengan penuh kiasan. Muhammad Puan mengulas mengenai pendedahan Menteri Keuangan Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz di Dewan Rakyat kemarin tentang 101 projek rundingan terus bernilai 6.61 bilion ringgit diluluskan oleh kementerian tersebut sewaktu pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan. Tengku Zafrul membangkitkan perkara itu ketika penggulungan RUU langkah-langkah sementara
bagi pembiayaan kerajaan penyakit coronavirus 2019 COVID-19 2020 di Dewan Rakyat. Azmin ketika itu bangun mencelah dengan mendedahkan peruntukan itu tidak pernah dibincang dalam mesyuarat kabinet. YB Bagan tidak pernah bincang peruntukan 6.61 bilion ringgit ini dalam mesyuarat kabinet, kata Azmin yang kini menerajui Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Muhammad Puat turut mempersoalkan apakah Mahathir punca kegagalan atau kerana Guan Eng. Tidakkah sebagai Menteri Ekonomi dia terbabit sama? Menyifatkan tindak tanduk Azmin yang tumpang semangkuk menghentam kerajaan Pakatan Harapan, veteran UMNO itu bertanya, sebagai Menteri Ekonomi, adakah Azmin maklum tentang janji untuk menghapuskan rundingan terus dalam perolehan kerajaan telah dimungkiri? Apalah, kita tengoklah 29 ni bulan. Saya pun tak tahu, saya tak ada lampu ajaib. Dakwaan mengatakan akan terdapat pengundi PAS mengundi calon bebas yang mewakili Parti Pejuang Tanah Air atau Pejuang. Hanya diketahui pada 29 Ogos ini. Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Mohamad Hassan berkata beliau tidak memiliki lampu ajaib untuk mengesahkan dakwaan itu. Beliau juga tidak pasti sama ada dakwaan yang dibuat bakal Presiden Pejuang Datuk Seri Mukris Mahathir itu adalah berasas. Kita tengoklah 29 Ogos ini dan saya tidak ada lampu ajaib. Terpulang kepada beliau, Mukris, kalau ada lampu ajaib. Sebab itu saya mohon pengundi di Slim keluar beramai-ramai sokong Muhammad Zaidi Aziz yang didokong Kerajaan Perak dan Perikatan Nasional yang dapat membawa isu tempatan, katanya. Beliau berkata demikian ketika berucap pada kempen ceramah Pilihan Raya Kecil Dewan Undangan Negeri Slim di Felda Besut. Turut hadir Ahli Parlimen Pontian Datuk Seri Ahmad Maslan dan Ahli Don Pangkor Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Beliau diminta mengulas dakwaan Mukris bahawa Pejuang yakin dapat menarik sokongan ahli PAS dan pengundi atas pagar untuk mengundi calon mereka. Amir Kushairi Muhammad Tanusi dalam Pilihan Raya Kecil Dewan Undangan Negeri Slim pada Sabtu ini. Mukris berkata pihaknya difahamkan terdapat ahli PAS tidak berpuas hati dengan calon Barisan Nasional yang dipilih bertanding dalam PRK itu. Berdasarkan maklumat yang kita dapat, ada juga ahli PAS tidak setuju untuk mengundi calon Barisan Nasional. Jadi itu sebabnya kita cuba berjumpa dengan seramai mungkin pengundi-pengundi PAS. Setakat ini, maklum balas mereka agak memberangsangkan. Kita harap mereka boleh memihak kepada kita. Selain itu, pengundi atas pagar juga agak menarik kerana kalau ikut keputusan PRU 14 yang lepas, kumpulan ini berpecah kepada 3 bahagian termasuk yang menyokong PAS. Kali ini PAS tidak bertanding, jadi kita harap mereka sokong calon bebas wakili Pejuang, katanya. Pada masa yang sama, Muhammad Hassan menuahkan impiannya yang sekian lama telah tercapai sebelum beliau meninggal dunia. Beliau berkata, beliau kini berasa amat gembira kerana 2 parti Melayu terbesar telah bersatu dan dapat duduk bersama. Bekas Menteri Besar Negeri Sembilan itu memberitahu penyatuan tersebut membolehkan orang Melayu tidak dapat dikalahkan lagi biarpun ada cabaran mendatang. Saya amat sukacita dan kalau tidak panjang umur kerana ajal maut kita tidak tahu. Saya amat gembira dan hasrat telah tercapai. Perpecahan orang Melayu telah pun berakhir dan tidak perlu berpecah, terbelah dan berseteru sangat kerana orang daripada dulu yang kita sambung. Bersatulah orang Melayu dan lupakanlah apa yang berlaku serta pandang ke hadapan. Ke mana nanti anak cucu bangsa kita dan adakah mereka akan hidup dengan bangga atau dalam negara yang kucar-kacir, katanya. Masa tu kita menang Pakatan Rakyat lah. Kenapalah bangang sangat tu? Sesi perbahasan Rang Undang-Undang atau RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2020 hangat apabila berlaku pertikaman lidah antara Ahli Parlimen Sepang Muhammad Hanifah Maidin dan Ahli Parlimen Kuala Krai Abdul Latif Abdul Rahman. Hanifah ketika membahaskan RUU itu mempersoalkan tindakan pemimpin PAS dan lidah rasmi mereka, Harakah Delhi, membela kesalahan Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Datuk Dr. Khairuddin Amar Razali melanggar prosedur operasi standard atau SOP COVID-19. Bukan macam PAS sudah salah pun tidak mahu mengaku Menteri dah salah, RM1,000 itu pun nak bela juga. Kata tidak ada lagi kluster Khairuddin. Saya cakap betul. Orang PAS tidak mahu mengaku sebenarnya Menteri dah salah. Janganlah bela. Harakah Delhi itu pun bela juga. Sebab itulah saya kesian dengan Barisan Nasional yang berkawan dengan PAS. Kami sudah lama tinggalkan PAS. Kami tahu tentang PAS. Tahniah kepada Perikatan Nasional kerana bersama dengan PAS. Selamatlah melayan PAS ini, katanya di Dewan Rakyat. Kata-kata itu menimbulkan rasa tidak puas hati Abdul Latif yang kemudiannya membangkitkan fakta bahawa kemenangan Hanifah pada 2018 adalah atas tiket PAS. Mendengar perkara itu, Hanifah kemudiannya mengeluarkan kata-kata kesat dengan menggelarkan Abdul Latif sebagai bangang. Masa itu kita menang atas tiket Pakatan Rakyat.
Apalah bangang sangat, kata Hanifah lagi. Siapa yang bangang YB? Desak Abdul Latif. Yulah, jawab Hanifah. Dalam nada menyindir, Hanifah mengucapkan tahniah kepada Perikatan Nasional yang mengambil PAS sebagai rakan sekutu yang baru. Tahniah kepada Perikatan Nasional kerana bersama dengan PAS, selamatlah melayan PAS ini, peli bekas timbalan menteri itu lagi. Episod tegang leher itu bagaimanapun berjaya dileraikan Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Datuk Azhar Azizan Harun. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.